Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman semalam berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Liga Super Brunei 2021 antara DPMM FC dan Wijaya FC. Perlawanan berlangsung di Mini Stadium Jerodong Park. Berangkat sama Paduka Adinda dan Ananda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Maling, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin dan Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Abdul Muntaqim. Dalam perlawanan ini, DPMMFC menang 8-0 ke atas Wijaya FC. Pada separuh masa pertama, DPMMFC menjeringkan 7 gol. 5 gol dihasilkan oleh Andrei Varenko, manakala 2 gol lagi masing-masing dijeringkan oleh Hakimi Sain dan Kapten pasukan Charlie Clough. Pada separuh masa kedua, Varenko menambah 1 lagi gol sekaligus melengkapkan kemenangan DPMMFC 8-0 ke atas Wijaya FC. Dua belas kes import baru jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya memaklumkan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara Brunei Darussalam meningkat kepada 333 kes. 10 kes terbaru yang dilaporkan hari ini iaitu kes 322 sehingga 331 merupakan sebahagian daripada 15 orang kontak terdekat bagi kes 306, 307 dan 308 yang dilaporkan pada 20 Julai lalu. Mereka merupakan anak kapal bagi sebuah kapal laut yang telah meninggalkan Singapura pada 4 Julai 2021 dan tiba di negara ini pada 9 Julai lalu. Kes 322 ialah seorang lelaki berumur 48 tahun dan mengalami batuk dan kehilangan deria sejak 23 Julai lalu. Kes 323 ialah seorang lelaki berumur 51 tahun dan mengalami demam panas dan batuk sejak 22 Julai lalu. Kes 324 ialah seorang lelaki berumur 28 tahun dan mengalami demam panas dan selsema sejak 24 Julai lalu. Kes 325 ialah seorang lelaki berumur 46 tahun dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 326 ialah seorang lelaki berumur 37 tahun dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 327 ialah seorang lelaki berumur 47 tahun dan mengalami sakit tekak sejak 23 Julai lalu. Kes 328 ialah seorang lelaki berumur 35 tahun dan mengalami sakit tekak sejak 21 Julai lalu. Kes 329 ialah seorang lelaki berumur 41 tahun dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kes 330 ialah seorang lelaki berumur 36 tahun dan mengalami selsema sejak 24 Julai lalu. Dan kes 331 ialah seorang lelaki berumur 45 tahun dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Kesemua kontak-kontak terdekat bagi kes 306, 307 dan 308 telah menjalani kuarantin di atas kapal berkenaan sejak ketiga-tiga kes pertama dilaporkan pada 20 Julai yang lalu. Manakala kes 332 ialah seorang lelaki berumur 26 tahun yang tiba ke negara Brunei Darussalam daripada London pada 12 Julai dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan. Dan kes 333 ialah seorang lelaki berumur 32 tahun yang tiba ke negara Brunei Darussalam daripada United Kingdom pada 25 Julai lalu dan tidak mengalami sebarang tanda-tanda jangkitan.
Dengan itu, 60 kes aktif kini dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan 1 kes dimasukkan ke unit rawatan rapi. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 192 kes. 739 individu sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala 22,400 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 507 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 150,942 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian kesihatan 148. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya juga memaklumkan mengenai status vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di negara ini pada 25 Julai 2021 seramai 1,224 orang. Jumlah penduduk yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 122,390 orang, manakala jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos vaksin seramai 23,337 orang dan warga emas yang menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin seramai 20,864 orang. Teknologi mentransformasi ekonomi global dan mengubah corak perniagaan dan organisasi. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua semasa pelancaran pengajian dalam institusi profesional ringkasnya SPIN dalam program perakaunan. Beritanya dimuatkan seketika nanti. Teknologi mentransformasikan ekonomi global dan mengubah corak perniagaan dan organisasi. Ketika perubahan itu, cabaran utama yang dihadapi oleh pertubuhan adalah untuk memastikan kelangsungan hidup dan kemapanan dalam jangka masa panjang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menyatakan perkara tersebut semasa majlis pelancaran pengajian dalam institusi profesional ringkasnya SPIN dalam program perakaunan. Program berkenaan akan membantu anak tempatan untuk mendapatkan sijil profesional bagi merapatkan jurang kemahiran dan mewujudkan kumpulan profesional khusus dalam bidang pengauditan, perakaunan dan kewangan. Di samping itu, program diharap dapat meningkatkan jumlah profesional tempatan dalam bidang perakaunan di masa akan datang serta memenuhi keperluan negara dan ekonomi sejajar dengan aspirasi Wawasan Brunei 2035. Menyentuh mengenai lanskap perakaunan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah berkata, pihak kerajaan telah menubuhkan Brunei Darussalam Accounting Standards Council BDASC dan Public Accountants Oversight Committee PAOC yang bertujuan meningkatkan kualiti laporan kewangan dan status profesion kewangan di negara Brunei Darussalam. With the consent of His Majesty the Sultan and Yang di-Pertuan of Negara Brunei Darussalam, the SPIN in the Accountancy Program is introduced with the objectives to develop and enhance the talent pool in this sector. In line with the vision of the NPAC, this program aims to provide our locals with opportunities to further develop their potential, regardless of their starting points, to pursue a rewarding career.
Majlis turut menyaksikan penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU antara Manpower Planning and Employment Council MPEC dan Brunei Darussalam Institute of Chartered Public Accountants BICPA. BICPA yang masing-masing diwakili oleh Pangeran Hajah Nurul Ihsan binti Pangeran Haji Damit, pemangku timbalan pengarah di Sekretariat MPEC, dan Dayangku Hajah Siti Khadijah binti Pangeran Haji Mohsin yang dipertua BICPA. 58 peserta yang akan mengikuti program dan 25 mentor menerima sijil masing-masing. SPIN dalam program perakaunan di bawah MPEC dikembangkan dengan sokongan daripada Kementerian Kewangan dan Ekonomi bersama BICPA. Juga hadir Datin Seri Paduka Dr. Hajar Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, pemangku Menteri Pendidikan, Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi dan Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsin, Timbalan Menteri Pembangunan. Di dalam bidang accounting ini bukan saja mereka mencubi dalam periksaan, tapi yang mustahak ada guidance daripada mentor sebagai role model untuk memberi pengalaman, kompetensi. Harapan semasa apabila mengikuti program ini dapat belajar mengenai SCCA program ini dengan lebih detail. Lagi satu, dapat menambahkan ilmu pengetahuan mengenai accounting ini. Sesuai dengan bidang saya yang saya boleh terokai lebih mendalam, dan saya berharap yang saya mendapati yang orang cakap skills in working environment and in the working world. Setelah mengikuti program ini, saya ingin mendapatkan pekerjaan dalam bidang accountant sama dengan meningkatkan lagi kemahiran dalam bidang accounting lah. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya pagi tadi mengadakan Majlis Khatam Al-Quran dan doa kesyukuran sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75. Majlis berlangsung di Dewan di Gadong Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Hadir yang berhormat Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Antara pengisian majlis, bacaan Al-Fatihah diikuti bacaan Khatam Al-Quran mulai dari surah Ad-Duha hingga surah Al-Masan dan diakhiri dengan bacaan doa khatam. 75 orang warga kementerian serta jabatan-jabatan di bawahnya ikut serta bagi menghabiskan bacaan 30 juzuk Al-Quran bagi menzahirkan tanda kesyukuran di atas kepimpinan bijaksana ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan merafakkan doa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga baginda dilanjutkan usia, sihat walafiat dan kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam. Festival Seni dan Kebudayaan Visual Brunei China merupakan sebuah lagi kejayaan yang signifikan bagi negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang meraihkan ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik ke-30 tahun. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan berkata demikian semasa pelancaran festival tersebut di Ibu Pejabat Bank Baiduri, Jalan Gadong. Tambah yang berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Molong Datuk Seri Paduka Haji Abidin. Hubungan rapat kedua-dua buah negara penting dalam memainkan peranan bagi menyokong kerjasama erat dan pertukaran rakyat ke rakyat, terutamanya melalui budaya dan seni. This festival unites the artistic diversities of both countries, and by working together to promote digital and cultural literacy, emphasizes the resilient value of culture and heritage, especially amongst the younger generation. For us, preserving and promoting our tangible and intangible cultural heritage for many years to come will always be relevant.
Terdahulu, Puan Yang Terutama Yu Hong, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Rakyat China ke negara Brunei Darussalam, dalam ucapannya menggariskan bahawa festival tersebut adalah platform yang terbaik bagi meningkatkan lagi pengetahuan bersama dan komunikasi antara kedua-dua buah negara di samping bertukar-tukar kebudayaan yang telah membantu mendalami lagi pemahaman dan kesaling percayaan kedua-dua pihak. Pelbagai bentuk seni akan dipersembahkan kepada orang ramai sepanjang acara selama 2 hari tersebut seperti seni mempertahankan diri, pameran fotografi, puisi dan dialog antara penggiat seni Brunei dan China. Festival dianjurkan oleh Galeri Seni Hui Fong dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kedutaan Republik China, Persatuan Rakyat Beijing untuk Persahabatan dengan Negara-negara Asing, Pejabat Hal Ehwal Luar Negeri Kerajaan Rakyat Perbandaran Nanjing, Persatuan Persahabatan Brunei China dan ditaja oleh Bank Baiduri Sendirian Berhad. Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB mengadakan latihan bersama dikenali sebagai Exercise Hikmat Bersatu ke-6 yang bermula hari ini hingga 31 Julai ini. Exercise Hikmat Bersatu memberi peluang latihan yang komprehensif kepada Angkatan Bersenjata di Raja Brunei ABDB dalam senario contemporary bagi menilai tahap taktikal dan operasional ABDB dalam operasi bersama serta mengkaji prosedur tetap unit-unit di bawahnya. Tumpuan khusus eksersis ini adalah berhubung kain kepada ancaman keselamatan bukan tradisional termasuk anti penggenasan dan pembenterasan aktiviti yang menyalahi undang-undang. Perasmian eksersis berlangsung pagi tadi di Padang Kawan Brankas Garrison. Perasmiannya disempurnakan oleh Major Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Hamzah bin Haji Sahan, Pemerintah ABDB. Eksersis melibatkan semua unit Angkatan Tentera, Tentera Darat Diraja Brunei, Tentera Laut Diraja Brunei, Tentera Udara Diraja Brunei, Markas Angkatan Bersama ABDB dan Regimen Pasukan Khas. Juga menyertai eksersis Pasukan Polis Diraja Brunei, Pasukan Simpanan Gurkha, Batalion Kedua Royal Gurkha Rifles, British Forces Brunei dan pejabat-pejabat daerah yang mana akan melibatkan kawasan perairan negara Brunei Darussalam serta beberapa kawasan pedalaman, perumahan dan komersial di keempat daerah. Takliman pemberigaan mengenai Perintah Akta Pencen Umur Tua dan Elon Kurang Upaya Pindaan 2021 dan Perintah Orang Kurang Upaya 2021 kepada penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung di seluruh negara diteruskan lagi hari ini. Taklimat bertujuan memberikan kefahaman secara lebih terperinci kepada penghulu-penghulu dan ketua-ketua kampung mengenai kedua-dua rang undang-undang pindaan Akta Pencen Umur Tua dan Kurang Upaya, khususnya dalam menitikberatkan dan memberi keutamaan terhadap kebajikan dan kesejahteraan warga emas dan orang kelainan upaya di negara ini. Di daerah Belait, taklimat berlangsung di Bilik Mesyuarat Jabatan Daerah Belait yang disampaikan oleh Dayang Hajah Nur Ashikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan dan Kebudayaan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Sementara itu, bagi daerah Tutong, taklimat diadakan di kediaman rasmi pegawai daerah. Juga hadir pada kedua-dua taklimat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pemberigaan mengenai akta ini juga akan terus dilaratkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan di keempat-empat daerah. Kiranya penerima yang menerima pencen hilang upaya ini dapat memohon untuk tanggungannya. Lebih 534 pelajar baharu mengikuti pengajian di Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa mengikuti sesi pengajian 2021-2022. Perincian lanjut mengenainya menyusul selepas ini.
Kebudayaan, Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Agama telah menumbuhkan Tabung Kemanusiaan Palestin 2021 bermula 26 Mei 2021 hingga 23 Ogos 2021. Anda boleh menderma melalui cara-cara berikut. 1. Orang ramai boleh menderma melalui tabung-tabung khas yang disediakan di lokasi tertentu di seluruh negara. 2. Menghantar derma terus ke alamat Jabatan Pembangunan Masyarakat, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Bahagian Pengurusan dan Pentadbiran, Tingkat 2, Simpang 336-17, Jalan Kebangsaan. 3. Menghantar secara online, iaitu 00 001 01 007 2082. 4. Menghantar pesanan teks ringkas dengan menaip bantu tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma dan hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine. 5. Mengadakan aktiviti-aktiviti amal dengan mendapatkan kebenaran dari Urus Setia Tabung Kemanusiaan Palestin 2021 atau Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi sebarang pertanyaan lanjut mengenai Tabung Kemanusiaan Palestin 2021, boleh menghubungi Urus Setia Tabung Kemanusiaan Palestin 2021 di talian 2381903 dan 2382911, sambungan 1341 atau 1213 atau email melalui info@jabim.gov.bn. Perkembangan semasa dan prospek masa depan telah mendorong Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA untuk sentiasa memastikan program akademik yang ditawarkan adalah relevan dengan keperluan negara. Justru, UNISA dari semasa ke semasa berusaha untuk mengembangkan program akademik yang ditawarkan dan memastikan ia berkualiti tinggi dan bersifat holistik serta berusaha melaksanakan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan kebolehpasaran graduannya di pasaran kerjaya yang semakin mencabar. Rektor UNISA berucap semasa Majlis Amanat dan Ikrar Pelajar Baru UNISA sesi pengajian 2021-2022 pagi tadi. Menurut Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, cabaran kini semakin terasa apabila gelombang revolusi perindustrian 4.0 membawa perubahan besar kepada gaya hidup, persekitaran pembelajaran, penjanaan ekonomi dan cara bekerja. Oleh itu, masanya sudah tiba bagi perubahan pada diri sendiri mahupun organisasi. Persekitaran kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang tidak sihat, tetapi kita berjaya memelihara akidah dan jati diri. Minggu Ta'aruf diadakan selama seminggu bermula hari ini. Sebagai pembaharuan, pada pengambilan kali ini, program Ta'aruf Camp akan diadakan di Kompleks Program Khidmat Bakti Negara PKBN Kampung Batu Apoi, daerah Temburong bermula 30 Julai hingga 1 Ogos. Semua pelajar baru dimestikan tinggal di kompleks PKBN untuk mengikuti aktiviti berunsur kerohanian, motivasi dan khidmat masyarakat. 534 pelajar mengikuti sesi pengajian 2021-2022. 409 daripadanya mengikuti pengajian prasiswazah dan 125 pelajar mengikuti program lepasan ijazah. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi akan mengendalikan peringkat ketiga banci penduduk dan perumahan BPP 2021 iaitu temuduga bersemuka bermula 2 Ogos hingga 29 Ogos 2021. Sehubungan itu, Majlis mengangkat sumpah bagi pegawai-pegawai BPP 2021 yang dilantik diadakan pagi tadi di Dewan Persidangan Bredex, Jerudong. Hadir Deng Haja Maria binti Haji Yahya, Ketua Pengarah JPES. Peringkat ketiga BPP 2021 melibatkan seramai lebih 800 orang pegawai banci yang dilantik terdiri daripada penolong penguasa, ketua penyelia dan penemuduga untuk menjalankan kerja luar banci di keempat-empat daerah. BPP 2021 meliputi seluruh rakyat, penduduk tetap atau penduduk sementara. Sokongan dan kerjasama orang ramai dalam memberikan maklumat yang tepat adalah sangat diharapkan, termasuk pada pemilik atau pengurus syarikat perusahaan atau perniagaan untuk memastikan setiap pekerja, terutama pekerja asing, adalah diliputi dalam BPP 2021 di tempat kediaman masing-masing.
Ketua atau ahli isi rumah juga diingatkan supaya memastikan pegawai banci yang membuat lawatan adalah yang sah dilantik melalui pas banci, surat lantikan dan kad pengenalan mereka. Sempena sambutan Hari Kemasyarakatan ke-13 bagi tahun 2021, Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran dan solat fardu asar berjemaah. Majlis diadakan di Ibu Pejabat Persatuan berkenaan. Majlis diisikan dengan bacaan surah Yasin dan doa kesyukuran. Pada majlis ini, 100 kontena bubur nasi dan 100 kontena bubur kacang diagihkan kepada warga Kompleks Rumah Kebajikan Belimbing Subuk dan ahli-ahli Persatuan Pandu Puteri. Majlis diteruskan dengan solat fardu asar berjemaah yang diimamkan oleh Dayang Hajah Fatimah binti Haji Abdul Ghani, Pesuruhjaya Kerohanian Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Pelbagai persembahan memeriahkan pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 semalam. Di kawasan lapang letak kereta Jalan Bendahara berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan, pentas perayaan disemerakkan dengan persembahan keagamaan dan kebudayaan anjuran Persatuan Jururawan Penjuru antara pengisian acara persembahan syair dan deklamasi sajak. Manakala di daerah Tutong, pentas perayaan di kawasan lapang Hospital Pengarah Muda Mahkota Pengarah Muda Haji Al-Muhtadi Bila Tutong dimeriahkan dengan persembahan irama Senandung Tausyih anjuran kumpulan Dafwatul Ash. Di dermaga Pekan Bangara Temborong, pentas perayaan diisikan dengan peraduan takbir. Pada pertandingan itu, kumpulan Nusyata dinobatkan sebagai juara. Dua ahli kontingen negara Brunei Darussalam yang terdiri daripada atlet dan jurulatih bagi acara olahraga bertolak ke Tokyo, Jepun hari ini bagi menyertai Sukan Olimpik ke-32. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat berlayar ialah Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Atlet negara Muhammad Firdaus Ar-Rashid bin Haji Muhammad Idris akan menyertai acara lelaki 200 meter dalam sukan olahraga. Kejohanan pencak silat sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75 membuka tirainya petang tadi. Kejohanan yang mempertandingkan acara tanding dan seni serta cekak asli dan kuntau disertai oleh 6 buah pasukan. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengeran Muhammad Amir Rizal bin Pengeran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Esten, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam perlawanan separuh akhir tanding remaja lelaki bawah 30 kg, Muhammad Abil Afia bin Abdullah dari Blain menang dengan kiraan teknikal ke atas Muhammad Raid Rizqullah Muhammad Rizal dari Brunei Muara. Sementara itu, dalam acara separuh akhir tanding lelaki 65 hingga 70 kg, menyaksikan Ong Muhammad Hadi bin Pengeran Abdul Rahman dari Blain menang ke atas Muhammad Nur Rashid bin Julaihi dari Temburong. Di samping pertemuan antara DP MMFC menentang Wijaya FC, beberapa perlawanan Liga Super Brunei juga berlangsung semalam. Indra SC berkongsi satu mata selepas terikat tanpa seberang gol dalam pertemuan dengan MSABDB. KBFC juga terikat tanpa seberang gol menentang IKLS MB5 untuk berkongsi satu mata. Manakala Kasuka berpesta gol 9 gol tanpa balas ke atas Bakes FC.
turut berpesta gol BSRC yang melakar kemenangan 7 gol tanpa balas dalam pertemuan dengan Jerudong, manakala pertemuan Pancur Morai dan Rimba Star menyaksikan kedua-dua kelab terikat satu sama untuk membawa pulang satu mata. Sementara itu, juga bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-75, Persatuan Pengakap Daerah Temburong mengadakan pertandingan Beyblade. Pertandingan yang dikendalikan oleh kumpulan Santai Aja Bladders berlangsung di Kompleks Bumiputera Pekan Bangar Temburong petang kemarin. 30 orang menyertai pertandingan ini, antara lain bertujuan memupuk semangat setiakawan antara para peserta sekaligus memperkembangkan permainan Beyblade di negara ini. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Haji Awang Badar bin Haji Ali, Ketua Pesuruhjaya Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam.